Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ya hormati pengurusi majelis, yang berhormat Datuk Seri Datuk Tuan Ibrahim bin Tuan Man, Timbalan Presiden Parti Islam se-Malaysia PAS, merakap Menteri Alam Sekitar dan Air, yang berhormat Ustaz Rosli bin Abdul Jabbar, Pesuruhjaya PAS Negeri Pahang Darul Makmur, ahli-ahli jawatankuasa PAS Pusat, Timbalan Pesuruhjaya PAS Negeri Pahang, Ketua Dewan Ulama, Ketua Dewan Muslimat dan Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Pahang, ahli-ahli Badan Perhubungan PAS Negeri Pahang, ahli-ahli jawatankuasa dewan-dewan, para pimpinan di peringkat kawasan, ahli-ahli yang berhormat, tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnia dan izinnya kita dapat bersama-sama dalam suatu majlis yang amat istimewa, iaitulah himpunan 20,000 petugas dan juga ahli dan penyokong PAS peringkat negeri Pahang. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Pesuruhjaya tadi, bahawa matlamat dan tujuan utama kita pada kali ini urun di dalam pilihan umum yang akan datang ialah untuk menjadi teraju ataupun untuk memimpin negeri Pahang ini. Perhimpunan ini amat penting kerana pilihan raya dijangka akan berlangsung dalam tempoh yang tidak lama. Dalam istilah ataupun bahasa orang putih, dia kata pilihan raya ni just around the corner, dekat saja, bila-bila masa sahaja. Walaupun Perdana Menteri belum mengumumkan tarikh pilihan raya, tapi saya, pada pandangan saya, kemungkinan besar pilihan raya ini akan berlangsung pada akhir tahun ini, iaitu selepas sahaja Perdana Menteri ataupun Menteri Keuangan membentangkan belanjawan di dalam sidang parlimen, maka selepas itu pilihan raya akan diisytiharkan dengan pembubaran parlimen. Maka kalau betul jangkaan saya ni, saya buat jangkaan ni setelah melihat air di dalam mangkuk tadi. Kalau betul jangkaan ini, maka kita ada lebih kurang 3 bulan saja untuk membuat persiapan dan meningkatkan gerak kerja kita bagi memastikan kemenangan, bukan hanya untuk mempertahankan 8 kerusi yang ada, tetapi ialah untuk memenangi majoriti kerusi bagi membolehkan kita memerintah negeri Pahang ini, insya-Allah. Mungkin bagi setengah orang, hasrat dan cita-cita kita ini terlalu besar. Terlalu besar kerana daripada 8 kerusi, bagaimana kita boleh melonjakkan pencapaian kita sehingga membolehkan kita menjadi kerajaan. Tetapi suatu perkara yang penting, sebagai orang Islam, kita diajar dalam pengajian akidah ini, tidak ada perkara yang mustahil kecuali pada zat Allah Subhanahu wa taala. Lain daripada itu, semuanya mungkin terjadi. Dengan izin Tuhan, dengan kekuatan kalimah kun, Allah Subhanahu wa taala boleh membuat apa sahaja yang diinginkan.
Maka untuk membolehkan perkara ini berlaku, kita perlu mempersiapkan diri kita. Kita perlu mengukuhkan jentera kita. Kita perlu meningkatkan kualiti kepimpinan, kualiti ahli dan kualiti petugas parti. Mendekati rakyat dengan pelbagai program dan meyakinkan rakyat tentang keperluan untuk membuat perubahan dan juga meyakinkan mereka tentang kemampuan PAS untuk menjadi kerajaan. Kalau dulu memang sukar, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang lepas mungkin agak sukar bagi kita meyakinkan rakyat dan pengundi di Malaysia ini tentang kebolehan dan kemampuan PAS. Tetapi dalam tempoh 30 tahun kebelakangan ini, kita mempunyai kekuatan yang tersendiri. Kita ada modal dan juga model untuk kita kemukakan kepada masyarakat. Kemenangan kita di Kelantan sekarang ini sudah lebih 30 tahun. Kemenangan kita di Terengganu dan kemenangan kita di Kedah merupakan sampel, model dan modal yang cukup untuk kita memasarkan barangan kita dan untuk meyakinkan masyarakat tentang kemampuan PAS untuk menjadi kerajaan. Kalau dulu mungkin orang boleh bertanya, kalau kamu memerintah, macam mana kamu nak buat? Kalau kamu jadi kerajaan, mampukah kamu mentadbir? Lebih lagi parti PAS ini dianggap sebagai parti tok lebay, parti orang kampung, parti ustaz. Tetapi dengan kemenangan kita di Kelantan tahun 1990 sehingga hari ini, ikuti dengan kemenangan kita di Terengganu dan kemenangan kita di Kedah, dengan sokongan sahabat-sahabat, kita telah membuktikan bahawa dasar Islam yang kita bawa ini, kepimpinan ulama yang menjadi asas dan teras kepada PAS ini, boleh mentadbir sebuah negeri dan masyarakat yang berbilang bangsa dan juga keturunan. Walaupun Kelantan secara umumnya 90% lebih terdiri daripada orang Melayu yang beragama Islam, tetapi kita tidak boleh melupakan hakikat bahawa di Kelantan ada juga orang bukan Islam. Ada orang Cina, ada orang Siam, ada orang asli, dan ada juga masyarakat yang lain. Tetapi setelah 30 tahun kita menjadi kerajaan di Kelantan, kita telah membuktikan betapa Islam ini boleh menjadi asas kepada pentadbiran dan asas kepada pemerintahan. Dulu orang mungkin tidak yakin Islam ini boleh menjadi dasar kerajaan. Tetapi kita telah buktikan setelah 30 tahun kita boleh mentadbir dengan baik. Dari segi pembangunan, Kelantan telah menunjukkan pencapaiannya yang besar. Walaupun kita mungkin tidak setanding dengan Kuala Lumpur, tidak setanding dengan Pulau Pinang, tetapi sekurang-kurangnya kita boleh bertanding dengan beberapa buah bandar dan negeri yang diperintah oleh UMNO dan juga Barisan Nasional. Karena apa? Karena kebolehan dan kemampuan yang ada pada pimpinan kita yang meletakkan Islam sebagai panduan di dalam memerintah negeri dan juga mengurus tadbir sebuah kerajaan. Dan sebab itu hari ini kalau kita pergi ke Kelantan, berbanding dengan 10 tahun yang lepas, 20 tahun yang lepas, sudah banyak perbezaan dari sudut pembangunan fizikal dan perkembangan ekonomi yang ada di Kelantan. Sebagai contoh, pencapaian kita hari ini setelah kita meletakkan Kelantan sebagai jelapang makanan negara yang diasaskan atau diberkenalkan oleh Tok Guru 30 tahun yang lepas. Dalam maklumat dan laporan yang terbaru,
kita sekarang ini sudah mencapai taraf ataupun tahap sara diri dalam pengeluaran beras, daging, sayur dan juga ikan dan ayam. Kita sudah mencapai tahap sara diri. Maksudnya kita tidak bergantung kepada orang lain lagi. Pengeluaran hasil-hasil ini dalam negeri Kelantan cukup untuk kegunaan dan keperluan rakyat negeri Kelantan. Kalau kita kata dalam bahasa yang lain, kalau berlakulah apa-apa dalam ekonomi negara, dalam ekonomi dunia, orang Kelantan boleh hidup. Orang Kelantan boleh makan dan boleh minum lagi. Orang Kelantan tidak perlu mengemis ataupun meminta pertolongan orang lain daripada segi keperluan asas. Dan ini yang kita cuba tingkatkan lagi supaya kita boleh melebihi keperluan sara diri ini. Supaya kita boleh membantu orang yang berada di luar daripada Kelantan daripada segi keperluan asas makanan. Dan ini sesuai dengan apa yang dihadapi oleh dunia pada hari ini. Apabila berlakunya COVID-19, semua orang bercakap tentang food security, keselamatan makanan. Kerajaan Malaysia sendiri pun dalam mesyuarat yang terbaru baru-baru ini bersetuju untuk memperuntukkan sejumlah wang yang besar kepada kerajaan-kerajaan negeri supaya kerajaan negeri menyediakan tapak bagi memastikan keperluan makanan negara cukup dan tidak bergantung kepada import daripada luar. Kalau kita cakap dalam bahasa yang lain, kita Kelantan sudah pun mendahului. Sebelum COVID lagi kita sudah mempersiapkan diri kita dengan memperkenalkan konsep Kelantan sebagai jelapang makanan negara. Itu sebagai contoh. Jadi kita sudah bersedia sebelum berlakunya COVID lagi. Sebelum orang bercakap tentang food security, kita sudah pun bersiap sedia. Karena apa? Karena ini kita mengambil pengalaman dan juga panduan-panduan yang ada di dalam kitab-kitab, di dalam Al-Quran dan Sunnah, terutamanya dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi itu sebagai contoh. Dan kemudian kalau kita tengok dari segi pembangunan yang lain pun, kita Kelantan tidak ketinggalan. Cuma yang menjadi isu besar pada hari inilah isu air. Isu air ini ialah ada masalah, ada cerita, ada sejarah. Kerana kita dinafikan hak selama lebih daripada 10 sehingga 20 tahun, menyebabkan kita ketinggalan dalam menyediakan kemudahan dan keperluan air bersih kepada rakyat. Tapi alhamdulillah bila kita menjadi sebahagian daripada kerajaan persekutuan dan kita ada menteri daripada PAS yang menjadi menteri alam sekitar dan air, sudah banyak peruntukan yang selama ini dinafikan kepada Kelantan sudah disalurkan sedikit demi sedikit. Dan kita sudah bergerak ke arah meningkatkan lagi pencapaian dan kualiti bekalan air di Kelantan. InsyaAllah kalau kita kekal lagi di Putrajaya, InsyaAllah kita akan dapat menyelesaikan masalah air ini secara tuntas. Saya sebut perkara ini karena ini antara persoalan-persoalan yang dibangkitkan. Isu lain tak ada. Yang kedua yang besar yang kita capai di Kelantan ini ialah kita membuktikan bahawa ulama boleh menjadi pemimpin. Orang yang dipanggil Pak Lebay dan Ustaz ini boleh menjadi ketua negeri, boleh menjadi menteri besar dan boleh mentadbir dengan baik. Dan dari sudut politik, sains politik ataupun ilmu kenegaraan, dunia pada hari ini pencapaian terbesar di Kelantan ialah kita berjaya mengekalkan rekod sifar rasuah. Setakat ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan menepati dengan dasar Islam yang kita bawa, kita berjaya membuktikan dalam tempoh 30 tahun ini tidak ada kes pimpinan kerajaan dan pimpinan parti yang didakwa di mahkamah di atas tuduhan rasuah. Saya
Saya sebut benda ini bukan nak membangga diri. Tapi inilah antara kekuatan dasar Islam yang menjadi asas kepada perjuangan dan juga pentadbiran negeri. Dan kerjasama yang kita berikan kepada SPRM setiap masa. Semenjak zaman Tok Guru Ni Aziz lagi, kita sentiasa bekerjasama dengan SPRM. Kita minta pandangan mereka. Kita minta teguran-teguran mereka. Dan bimbingan mereka bagaimana nak pastikan supaya pentadbiran Kerajaan Kelantan ini bersih dan dapat menunaikan amanahnya kepada rakyat dengan baik. Dan inilah kejayaan besar kita. Karena kalau kita belajar sains politik, kita nak nilai sesebuah kerajaan ini bukan hanya aspek jalan raya. Bukan hanya aspek pembangunan fizikal. Bukan hanya dengan projek yang berimpak tinggi semata-mata. Tetapi dalam perpengajian sains politik ini, exit test, ujian utama kepada sesebuah kerajaan itu ialah indeks rasuah. Kerajaan yang baik ini kerajaan yang indeks rasuahnya amat rendah ataupun sifar. Manakala kerajaan yang teruk ini ialah kerajaan yang indeks rasuahnya tinggi. Jadi kita alhamdulillah 30 tahun kita membuktikan kepada masyarakat bahawa kita boleh menjadi sebuah kerajaan yang berintegriti. Sebuah kerajaan yang boleh dipercayai. Sebuah kerajaan yang walaupun ketinggalan daripada segi pembangunan fizikal tetapi tidak mengkhianati amanah yang diberikan oleh rakyat. Saya selalu buat contoh kerajaan ni umpama kalau orang perempuan nak pilih suami. Saya selalu buat contoh. Rakyat ni, pengundi ni umpama orang perempuan. Di depan dia ni ada dua pilihan. Seorang lelaki yang kaya tetapi jahat. Seorang lagi lelaki yang miskin tetapi baik. Dia nak pilih yang mana? Untuk menjadi suami. Dan kalau kita sebagai bapa, kita nak cari menantu lelaki ni untuk anak perempuan kita, kita nak pilih yang mana? Nak pilih kaya yang jahat ataupun baik yang miskin? Tentulah di segi akal yang waras, berpandukan kepada iman yang ada dalam hati kita, kita akan memilih suami yang baik walaupun dia miskin. Daripada memilih seorang suami yang kaya tetapi jahat. Begitulah perbandingannya. Boleh jadi kita Kelantan ketinggalan daripada segi pembangunan fizikal, tetapi kita tidak mengkhianati amanah rakyat. Berbanding dengan kerajaan yang lain. Kalau dulu kerajaan Barisan Nasional 60 tahun merentah Malaysia, kita tahu apa yang berlaku. Kes pimpinan dia tidak selesai lagi di mahkamah. Bekas presiden dengan presidennya. PH macam tu juga. Yang bercakap tentang kleptokrasi. Yang bercakap tentang kronisma. Yang bercakap tentang anti rasuah. Tapi beberapa pimpinannya terpalit dengan tuduhan dan dakwaan di mahkamah. Jadi di Malaysia ni kita ada pilihan. Kita ada alternatif dan PAS ini. Bersama-sama dengan kawan kita dalam Perikatan Nasional menawarkan alternatif kepada masyarakat. Orang sudah ada pengalaman dengan BN. Orang sudah ada pengalaman dengan PH. Jadi kalau kita bertanding atas nama PN ataupun atas nama PAS, kau tak kira lah, kita menawarkan suatu alternatif yang baru kepada masyarakat. Dan kita ada contoh. Di Kelantan, Menteri Besarnya seorang ulama. Di Terengganu, Menteri Besarnya seorang profesional. Di Kedah, Menteri Besarnya seorang yang walaupun ada kelayakan akademik, tapi kita boleh kategorikan sebagai amilin di dalam parti. Jadi ketiga-tiga lapis yang ada dalam parti ini sudah ada contoh di hadapan kita. PAS berjaya menampilkan 3 bentuk kepimpinan. 3 lapis pemimpin, ulama, profesional dan amilin. Dan tuan-tuan boleh tengok sendiri ketiga-tiga ini mempamerkan kebolehan dan kemampuan mereka yang tersendiri. Itu belum kita cakap di peringkat persekutuan.
Walaupun kita hanya ada 3 menteri, 5 orang timbalan menteri, dan menteri pula bukan bidang dia. Datuk Seri Presiden ni pengajian Islam, tapi diberikan jawatan jaga alam sekitar dan air. Tetapi dia telah menunjukkan bukti dalam tempoh penggal ataupun tahun-tahun dia memegang jawatan, dia telah membuktikan kemampuan dia. Orang yang dipanggil ustaz ini berjaya membuktikan mereka boleh menjadi menteri yang berkesan, menteri yang baik. Dan saya bercakap dengan banyak orang, pegawai kerajaan, orang-orang profesional, mereka memuji prestasi menteri-menteri dan juga timbalan-timbalan menteri PAS. Mereka tidak sangka orang mengaji agama boleh buat kerja yang orang tak fikir orang ngaji sekolah harap boleh buat. Ini sebagai contoh. Jadi sebab itu kita kena yakin dengan diri dan kemampuan kita. Kita kena yakin dengan kekuatan yang ada pada kita, pada kepimpinan kita, pada parti kita. Dan di dalam PAS ini terlalu ramai profesional-profesional yang selama ini hanya mendiamkan diri saja. Mereka bekerja daripada belakang. Dan saya percaya bila kita menjadi kerajaan, sama ada di negeri ataupun di pusat, mereka ni akan menonjol dan memberikan buah fikiran dan bantuannya kepada kita. Ini contoh paling mudah. Sebab itu jangan bimbang. Kalau kita bercakap PAS akan merajui Pahang, kita nak jadi kerajaan, para pengundi tak perlu bimbang apa-apa. Kelantan dulu Tok Guni Aziz jadi menteri besar. Dia ni tak ada pengalaman mentadbir. Tok Guni Aziz ni tak pernah jadi pentadbir. Dalam parti pun dia tak pernah jadi YDP kawasan. Tak pernah jadi ketua cawangan. Tetapi bila dia jadi menteri besar, 20 tahun lebih, dia telah membuktikan kemampuan dia. Kenapa? Karena menteri besar ni yang paling penting integriti dirinya. Yang kedua ialah idea. Kerja ni bukan kita yang buat. Macam orang kaya nak buat rumah, dia duit banyak. Idea ada, tapi adakah dia buat sendiri rumah dia? Orang kaya dia tak buat, dia pertama dia panggil arkitek. Bagi tahu arkitek aku nak rumah ni macam ni, macam ni, macam ni. Berapa bilik, desain macam mana. Luahnya berapa. Arkiteknya akan melakarkan, melukis bentuk rumah. Dan bila arkitek ni siap, arkitek pun tak buat rumah. Dia pandai lukis saja, kalau suruh dia buat rumah tak jadi. Maka dipanggil kontraktor. Kontraktor yang akan buat. Sebelum kontraktor mari tu, ada surveyornya, berapa semua buat penilaian. Berapa kos apa semua. Lepas tu kontraktor pun tak buat kerja sendiri. Dia lantik sub pula. Ada subkontraktor. Jadi begitulah contohnya untuk menjadi sebuah kerajaan. Menteri besar ni bukan dia sendiri je. Pergi mari. Bukan dia sendiri turun sign file atau buka file masuk ke dalam kapal. Tidak. Menteri besar ni ada bagi tahu saja. Aku nak negeri aku ni macam ni. Dasarnya macam ni. Pembangunannya macam ni. Pendekatannya macam ni. Itu kerja pegawai-pegawai. Pegawai-pegawai inilah yang akan menyusun merangka program bentuk aktiviti memastikan supaya cita-cita seorang menteri besar itu menjadi kenyataan. Bukan payah. Jadi jangan fikir ni orang PAS ni bila jadi kerajaannya, bila tadbirnya. Bukan kita nak buat kerja tu. Macam contoh ketua polis negara. Mana dia ada pergi jaga roadblock? Ketua polis negeri, dia ada jaga roadblock. Dia tak jaga roadblock. Serbuan, adakah dia pergi sendiri? Dia tak pergi serbuan. Tempat orang ceramah, dia pergi kawal ke? Dia pun tak turun. Orang lain semua buat kerja, tapi dia bagi tahu, ini buat roadblock sini. Monitor program ini. Hantar SB pergi tempat hipona 20,000. Pakai serban tebal-tebal supaya orang tak kenal. Duduk depan takbir dia yang kuat sekali, rupa SB rupanya. Sebab tu malam ni siapa yang takbir kuat kena beringat sikit. Jadi itu cara dia betul. Bukan susah. Kenapa kita perlu bimbang?
Dan ada orang bukan Islam, terutamanya Cina, rasa bimbang dengan PAH. Mereka terpedaya dengan lidah syaitan di AP. Menganggap PAH ni parti yang tak boleh harap, tak boleh percaya. Saya nak cerita sikit baru ni sebelum saya berhenti. Temu ramah dengan sebuah portal berita. Tajuknya ialah Feng Renguan. Bicara terus terang. Jadi antara dia sebut kebimbangan orang Cina terhadap PAS. Fokusnya di Kelantan. Dia kata orang Cina ni takut pada PAS. Kalau PAS ni jadi kerajaan, ialah kerana PAS akan sekat budaya dan amalan orang-orang Cina. Orang Cina tak boleh buat tu, tak boleh buat ini. Saya tanya moderator itu, juru acara, Mr. Lam. Saya tanya dia, you boleh bagi ke satu contoh kepada saya amalan dan budaya orang Cina yang kita halang di Kelantan? Cuba sebut pada saya nak tahu. Apa dia budaya orang Cina, amalan orang Cina yang kita halang di Kelantan? Dia tak boleh jawab. Dia tak boleh jawab. Dia kata orang Cina cakap macam tu. Betul lah orang Cina cakap. Bagi contoh, saya pun nak tahu. Sampai sudah dia tak boleh jawab. Akhir dia kata itulah contoh macam Mak Yong. Mak Yong tu diharamkan oleh kerajaan Kelantan. Tak boleh main Mak Yong. Saya tanya dia terus terang. Berapa orang Cina main Mak Yong? You boleh bagi tahu ke saya kata? Tak ada seorang pun orang Cina yang main Mak Yong di Kelantan. Yang main Mak Yong ni ialah orang Siam dan orang Melayu. Mak Yong ni bukan budaya Cina. Jadi kalau kita sekat Mak Yong tu kerana Mak Yong ini dimainkan oleh orang Melayu. Dan ada ritual, kepercayaan dan amalan dalam Mak Yong itu yang bercanggah dengan dasar syarak. Haramkan. Tapi apabila penggiat-penggiat Mak Yong berjaya membersihkan permainan Mak Yong itu daripada unsur-unsur syirik dan khurafat, mereka mempersembahkan versi baru Mak Yong ini kepada Jabatan Mufti Kelantan. Mufti Kelantan berpuas hati dan memberikan lampu hijau kepada persembahan Mak Yong dalam versi yang baru. Hari ini orang boleh main Mak Yong dah di Kelantan. Mak Yong dalam versi yang dibenarkan oleh Jabatan Mufti. Jadi semua ni adalah tuduhan. Tuduhan. Jadi tuduhan inilah kita mesti betulkan. Dan saya nak bawa satu cerita lagi. Saya tak pernah sebut secara terbuka. Tapi dalam temu ramah tu saya sebut. Lee Kuan Yew pernah datang ke Kelantan. Mendiang Lee Kuan Yew. Masa almarhum Tok Guru ada, dia datang ke Kelantan, melawat Kelantan. Jumpa dengan Tok Guru. Antara poin yang saya nak sebut malam ni, perbincangan itu lebih kurang 1 jam. Saya nak sebut 1-2 yang penting. Tok Guru tanya Lee Kuan Yew, Encik Lee, Tok Guru kata, kenapa Cik Lee datang melawat Kelantan dan berjumpa dengan saya? Sebab tak pernah ketua negara ni bila melawat negara Malaysia datang jumpa dengan menteri besar. Tak pernah berlaku. Lee Kuan Yew ni sebagai menteri senior Singapura datang jumpa melawat Kelantan secara khusus. Lebih kurang 5 hari dia duduk di Kota Baru di Renaissance Hotel. Sekarang ni Grand Renai. Jadi dia jumpa Tok Guru. Lee Kuan Yew jawab, ni Aziz. Dia panggil ni Aziz, dia tak panggil Tok Guru sebab dia sosialis. Sosialis macam di AP. Dia tak ada datuk, tak ada apa. Dia Aziz dia kata, saya dengar tentang Kelantan ni banyak. Saya baca tentang Kelantan ni banyak. Saya datang ni kerana saya nak tengok sendiri. Setelah saya dengar orang cakap, saya baca tulisan, saya datang nak tengok sendiri. Ini orang cerdik. Orang cerdik ni hebat. Kita yang kalut sekarang di Malaysia ni duk berbalah dengan orang bodoh. Itu yang masalah kita ke ni. Balah dengan orang bodoh masalah selalu. Bodoh so degil pula. Buat cerita lah, masuk dalam kampung, tengok bergerak dalam semut. Kawan ni kata kambing. Kawan tu kata burung. Bila apa? Asal kata apa? Kelantan kata repuk eruk. Tak tahu bahasa Tanjung Lumpur apa benda, saya pun tak tahu. Tapi kocok-kocok
Semok itu tiba-tiba terbang. Lalu kawan ni kata, aku kata dah burung sebab tu terbang. Tapi kawan ni degil. Dia kata kalau terbang pun kambing, apa salahnya? Ini masalah kita hadapi hari ni banyak ni, terutama penyokong PAN. Inilah bahasa jenis degil dah bodoh. Tu masalah ni. Jadi Lee Kuan Yew dia orang cerdik, dia dengar orang kata macam-macam tentang Kelantan, dia baca macam-macam, dia kata dia nak datang nak tengok sendiri. Lalu Tok Guru tanya setelah duduk di sini beberapa hari, apa pandangan Cik Lee tentang Kelantan? Dia jawab, apa yang saya lihat tidak sama dengan apa yang saya dengar. Itu jawapan orang cerdik. Apa yang saya lihat tidak sama dengan apa yang saya dengar. Dia sebut salah seorang tukang masak di Grand Rina itu orang Cina. Seorang Cina daripada Ipoh. Sudah bekerja di Kelantan 5 tahun. Jadi tukang masak di Kelantan. Tukang masak Cina ni yang memasak khusus untuk Lee Kuan Yew bagi tahu Lee Kuan Yew. Dia kata saya sudah 5 tahun di Kelantan dan saya amat puas hati duduk di Kelantan. Sekarang ini dia merancang untuk beli tanah, buat rumah di Kelantan, nak bawa semua keluarga dia di Ipoh untuk menetap di negeri Kelantan. Masa tu Lee Kuan Yew cakap, dan ini mengejutkan dia. Macam mana seorang Cina daripada Ipoh boleh bekerja 5 tahun dah kemudian tertarik hati nak duduk di negeri Kelantan. Itu Lee Kuan Yew cakap sendiri. Ni orang cerdik, dia tengok sendiri dengan mata kepala dia. Kemudian yang akhir, saya nak sebut yang akhir. Sikap. Lee Kuan Yew tanya, ni Aziz, saya nak tanya yang terakhir. Kalau PAH menang, kalau PAH ni menang menjadi kerajaan, boleh merentah Malaysia. Apa sikap PAS terhadap Singapura dan sikap PAS terhadap orang Cina di Malaysia? Ini soalan hebat. Saya menung dengan soalan tu. Katakanlah aku 2 hari kena mikir ni. Nak jawab supaya mantap jawapan tu. Saya duk mikir nak jawab gua ni. Mujur tak tanya saya. Tanya saya minta notis macam dalam dewan. Tok Guru ni hebat Tok Guru. Dia senyum aja. Bila dengar soalan macam dia senyum. Dia kata kalau kita menang boleh merentah Malaysia ni, sikap kita terhadap Singapura dan orang Cina sama macam kita buat di Kelantan. Itu saja Tok jawab. Bila Lee Kuan Yew dengar tu, dia kata, ni Aziz, saya puas hati. Itu saja. Orang cerdik dia tak cakap banyak. Orang cerdik tak cakap banyak. Dia kata saya puas hati. Puas hati maknanya kita akan berlaku adil kepada non-Muslim. Kita tidak akan ganggu hak asas mereka. Sebab tu di Kota Baru walaupun kita merentah 30 tahun, orang Cina boleh jual babi secara terbuka di tengah-tengah bandar Kota Baru, depan dengan pejabat PAS. Di Pasar Pinang tu kalau hari ni boleh pergi. Saya ingat masa budak lagi, orang Cina sudah jual daging babi secara terbuka. Keliling tu orang Melayu jual sayur, jual ikan, jual ayam. Tapi orang Cina boleh meniaga jual daging babi secara terbuka. Sampai hari ni pun kita tidak halau mereka. Cuma kita pesan ke orang Melayu, jangan beli, jangan makan sudah. Jangan kamu pula buat kata-kata tergeher pergi makan, beli makan pula. Ini sikap terbuka kita. Jadi kita bagi tahu orang Cina yang ada di luar Kelantan, terutama di Pahang ini, sebab kita nak jadi kerajaan, kamu jangan bimbang apa-apa. Kalau kamu ni pas menjadi kerajaan, orang kita jadi menteri besar, kedudukan orang bukan Islam lebih baik daripada apa yang ada pada hari ini, insya-Allah. Ini keyakinan kita sebab kita ada sejarah. Berjuang Islam ni bukan benda yang lekeh. Kita yakin dengan perjuangan Islam, dengan dasar Islam, kerana Islam ni ada sejarah. Dalam politik Malaysia kita ada sejarah di Kelantan, kita ada bukti Terengganu, ada bukti di Kedah. Dalam dunia hari ini kita ada sejarah Islam bermula pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehinggalah jatuhnya kerajaan Turki Osmaniyah pada tahun 1924. Hanya Islam saja yang ada sejarah dan membuktikan kemampuannya untuk mentadbir negara dengan adil.
Ideologi barat, kapitalisme, sosialisme, apa semua benda ni tidak mampu memberikan keadilan kepada rakyat. Tuan-tuan boleh baca apa yang berlaku di Amerika. Boleh tengok apa yang berlaku di Rusia, sehingga Rusia sendiri menolak sosialisme. Naik Gorbachev memperkenalkan perestroika dan glasnost. Menganggap bahawa sosialisme sudah gagal di Rusia. Tidak memberikan keadilan. Di barat, Amerika, England, Eropah, sistem kapitalis ini tidak dapat menyelesaikan masalah kemiskinan rakyat. Orang yang tidak ada rumah, homeless people dalam bandar New York, lebih daripada 30,000 orang. Tidur di stesen tube, tidur di stesen bas, tidur di tepi-tepi jalan, lapik kotak, selimut dengan kotak saja. Ini kegagalan sistem yang ada pada kita. Islam, kita membuktikan dalam sejarah, bila Islam memerintah, kita memerintah dengan adil. Di Spanyol itu kita menjadi kerajaan selama 800 tahun. Bukan 1 hari, 2 hari. Keadilan kita tunjukkan di Spanyol. Kita mengetah semenanjung tanah Arab. Orang Kristian yang ada di Syria, yang ada di Mesir, sampai hari ini kekal lagi Kristian daripada datuk nenek moyang mereka. Tak ada seorang pun yang dipaksa masuk Islam. Sebab tu kalau pergi ke Mesir hari ini, ada lagi gereja sebelah dengan masjid. Bukan 1, 2. Penuh di bandar Kahirah tu gereja masjid, gereja masjid. Gereja-gereja Koptik yang disebut dalam kitab Arab sebagai Kibti. Orang putih panggil Coptic churches, gereja-gereja Koptik. Di sebelah apa ni, Syam atau Suria ni gereja Eastern churches. Eastern churches. Orang Syria yang ada ni, kebetulan waktu saya belajar di England, buat master, pustakawan itu keturunan Syria. Dia Kristian. Saya tanya, kamu masuk Kristian kah? Tidak, dia kata. Dia ni Kristian semenjak zaman datuk nenek dia lagi. Maknanya Islam tidak menindas dan tidak memaksa orang masuk Islam. Tapi berbanding dengan Spanyol, bila jatuh kerajaan Andalus, kerajaan terakhir di Spanyol, di tangan kerajaan Aragon dan Castile, di bawah pimpinan Ferdinand dan Isabella pada waktu itu, orang Islam dipaksa masuk Kristian. Kalau tak nak masuk Kristian, dibunuh. Sebab itu kalau kita pergi ke Spanyol hari ini, walaupun Islam memerintah 800 tahun, tidak ada orang Islam yang asal keturunannya di Spanyol. Kalau ada orang Islam, orang ini baru masuk Islam. Tapi tak ada keturunan asal. Karena mereka sama ada sudah dibunuh ataupun melarikan diri daripada Spanyol kerana kerajaan Kristian pada waktu yang ditubuhkan oleh Ferdinand dan Isabella. Jadi kita boleh bangga, kita tak takut apa. Kita orang Islam, kita ada sejarah, kita boleh berbangga dengan sejarah kita dan kita boleh berdepan dengan orang lain. Ini kekuatan yang ada pada kita. Jadi hari ini kita menawarkan kepada dunia, menawarkan kepada Malaysia, menawarkan kepada Pahang secara khusus pada malam ini ialah sebuah penyelesaian yang berasaskan kepada ajaran Islam, yang berpandu kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan kita yakin kalau rakyat memberikan mandat kepada kita dalam pilihan raya, kita tidak berjanji untuk menurunkan harga minyak. Kita tidak berjanji untuk menghapuskan PTPTN. Kita tidak janji mengaruk macam PN, macam PS, Pakatan Harapan. Tapi kita berjanji, insya-Allah kita akan menawarkan sistem dan dasar kerajaan yang lebih baik daripada apa yang ada pada hari ini, insya-Allah. Saya rasa setakat itulah saya boleh sebut pada malam ini. Mudah-mudahan boleh memberi manfaat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan, taufik dan hidayah kepada kita dan membuka pintu hati para pengundi untuk memberikan peluang kepada PAS. Bukan saja mempertahankan 8 kerusi yang ada, tapi menjadi sebuah kerajaan insya-Allah selepas pilihan umum yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.